Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita pada hari ini dalam subjek adab pelajaran pertama, adab menghidang makanan dan minuman. Ustazah hendak bertanya, anak-anak murid Ustazah semuanya sudah makan? Alhamdulillah. Okey, sebenarnya soalan Ustazah sebentar tadi ada kaitannya dengan pelajaran kita pada hari ini. Mari kita lihat adab-adab menghidang makanan dengan betul. Pertama, susun hidangan dengan kemas. Kedua, lap pinggan mangkuk sebelum digunakan. Ketiga, gunakan pinggan mangkuk yang bersih. Keempat, tidak menggunakan pinggan mangkuk yang retak dan sumbing. Pinggan mangkuk yang retak dan sumbing akan menyebabkan berlakunya kecederaan. Seterusnya, yang kelima, makanan hendaklah disediakan dengan segera. Dan yang keenam, sediakan peralatan yang mencukupi seperti sudu, air basuh tangan, tisu dan tualet tangan. Seterusnya, kelengkapan yang perlu disediakan ketika kita hendak menyediakan makanan. Pertama, sudu dan garfu. Kedua, tisu dan tuala. Ketiga, pinggan mangkuk dan cawan yang bersih. Keempat, air basuh tangan. Kelima, penutup atau tudung saji. Dan yang keenam, kain pelapik makanan. Sekarang mari kita baca perkara yang perlu kamu tahu semasa menghidangkan makanan. Perkara-perkara ini sangat penting untuk kita amalkan bersama-sama. Pertama, segera menghidangkan makanan kepada tetamu kerana itu adalah cara memulihkan tetamu. Kedua, menghidangkan makanan mengikut tertib makanan. Contohnya, menghidangkan buah-buahan dahulu kerana buah-buahan mudah hadam. Yang ketiga, hidangkan makanan secukupnya sahaja, tidak terlalu sedikit atau terlalu berlebihan. Yang keempat, tinggalkan sedikit hidangan untuk ahli keluarga di rumah. Perkara-perkara yang perlu dijauhi semasa menghidangkan makanan. Antaranya, yang pertama, menyediakan makanan yang tidak mencukupi. Kedua, melambatkan penyediaan makanan. Ketiga, mengangkat hidangan makanan sebelum selesai dimakan. Keempat, menggunakan pinggan mangkuk yang kotor dan retak. Yang kelima, tidak menyediakan kelengkapan yang mencukupi. Anak-anak murid Ustazah semuanya, perkara-perkara ini akan menyebabkan tetamu yang hadir ke rumah kita akan merasa kurang selesa dengan layanan kita sebagai tuan rumah. Begitu juga apabila kita dijemput sebagai tetamu. Bimbang tetamu yang hadir serik untuk hadir ke rumah kita lagi apabila dijemput di kemudian hari. Jadi, layanlah tetamu dengan sebaik-baiknya kerana tetamu yang datang membawa rahmat, perginya ia menghapuskan dosa-dosa kita. Seterusnya, faedah menghidangkan makanan dengan cara yang betul. Pertama, hidup sentiasa sihat dan teratur. Kedua, keselamatan diri terjamin. Ketiga, terhindar daripada penyakit. Keempat, menjaga maruah dan kehormatan tuan rumah. Yang kelima, menjaga kebersihan makanan. Dan yang keenam, memudahkan tetamu makan dengan selesa. Dan yang terakhir, akibat tidak menjaga adab menghidang makanan. Pertama, makanan akan tercemar dengan kotoran dan kuman. Kedua, dijangkiti penyakit. Ketiga, keselamatan diri tidak terjamin. Keempat, membuka keaiban tuan rumah. Kelima, tetamu tidak dapat makan dengan selesa. Keenam, tidak terurus dan hilang selera makan. Dan yang ketujuh, menjadi manusia yang tidak berdisiplin. Mari kita merenung sejenak. Penghayatan. Maksud hadis Rasulullah SAW sentiasa makan apa sahaja yang dihidangkan. Sebelum makan, baginda mengucapkan Bismillah, Allahumma ja'alha ni'matan mashkuratan tasilu ni'matal jannah. Dengan namamu, Ya Allah, jadikanlah makanan ini satu nikmat yang disyukuri yang denganmu akan membawa hingga kepada nikmat syurga. Sebagai penutup kita pada hari ini, mari ikut Ustazah berpantun bersama-sama. Cik Limah menanam pegaga. Pegaga ditanam di tepi parit. Kebersihan mestilah dijaga supaya terhindar daripada penyakit.
Alhamdulillah, selesai sudah pelajaran adab menghidang makanan dan minuman pada hari ini. Apa yang baik, marilah kita mengamalkan bersama-sama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.